hasrat kerajaan dalam yang telah dibincangkan dalam berita TV3 dan juga hasrat yang Berhormat Menteri Mufti juga sebutkan ni, boleh ke tak boleh ni, Prof? Malaysia nak keluarkan vaksin ni? Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu juga jelas. Bagaimanapun di antara keduanya terdapat perkara yang tidak jelas, yakni yang syubhah, yang mana ramai orang yang tidak mengetahuinya. Ya, jawapannya boleh. Memang boleh. Boleh. Sebab mengikut sejarah Malaysia di Institute for Medical Research, 1940-an lagi di Kuala Lumpur telah menghasilkan vaksin di bawah unit Vaccine Production Unit, VPU. Sejarah ni memang tertulis dalam website IMR dan kita tak sedar sebenarnya. Yang tu nak kena promote tu. Vaksin yang dikeluarkan di makmal IMR pada awal 1940-an sehingga 1990 ya. Secara tepatnya adalah 1945. Vaksin kolera dan typhoid yang dikeluarkan oleh Institute for Medical Research di bawah VPU, Vaccine Production Unit. Ya. Sebab apa IMR di Malaysia ni sebenarnya adalah sebagai satu pusat rujukan penyakit tropika oleh WHO sejak pada awal 1990 tahun 1900 lagi. Maksudnya pada awal abad 1900. Maksudnya hampir lebih 100 tahun ya. Jadi jawapan saya boleh. Dan mungkin pada waktu itu ada keperluan VPU itu ataupun Vaccine Production Unit dan kita ada pakar ataupun kemampuan tetapi bukan pada kapasiti sebagaimana yang diperlukan pada hari ini. Jadi di situ saya melihat bahawa ada 4 perkara yang perlu ditekankan. Kita boleh keluarkan dengan syarat pertama, pihak kerajaan kena ada polisi dan saya katakan kena keluarkan dasar vaksin negara. Sehingga hari ini saya pernah menulis konsep ini dalam saya sebagai penulis dalam kolom di Berita Harian page 10 pusat 10. Tahun lepas lagi saya sudah tulis kerajaan perlu harus ada dasar vaksin negara. Dasar vaksin negara Dasar vaksin negara. Di situ akan menekankan polisinya, apa keperluan, penyediaan, pakar dan sebagainya. Perlu ada satu polisi. Yang kedua, yang kedua, personal. Kita kena ada personal atau mereka yang terlibat. Kalau kita tak tahu, kita belajar. Macam saya tak tahu, saya belajar daripada pakar-pakar di luar negara. Dia hantar saya ke mana? Ke US untuk belajar. Kita lihat ni macam mana vaksin itu dibuat. Ya? Seeing is believing. Bukan saya belajar daripada internet, bukan saya belajar daripada Facebook. Ya. Sebab ramai jadi mufti sekarang ni, mufti sebut sama al-WhatsApp ada. Ya, ada Google over 24 hours habis kita ni yang belajar 20 tahun atau Razli nak dapatkan medical degree ni bukan mudah. Overnight aja kita semua dibuang. Saya nak ceritakan bahawa personal is very important. Kita kena belajar pada mereka dan ada kaedah di mana kita boleh masuk ke teknologi. Itu yang kedua. Yang ketiga, kena ada premise. P yang ketiga premise. Premise facilities. Pada waktu sekarang, sebagaimana ditunjukkan dalam TV3 hari ini dan juga semalam, kita ada Institute for Medical Research IMR di Setia Alam dan kita ada di situ adalah BCL Level 3, Biosafety Level Cabinet 3 ataupun BSL Level 3 yang memang menjadi kewajipan, mandatory. Ya, kita kena ada lebih lagi daripada itu. Ya, supaya penggunaan dia boleh digunakan untuk pembangunan vaksin, untuk produce vaksin. Dan premis lain ataupun tempat-tempat yang lain adalah seperti Institut Genome Malaysia, ya, dan juga jangan juga terlupa kita ada juga manufacturing facilities yang sama ada di private yang kita boleh collaborate dengan mereka. Jadi dengan kata lain, dasar vaksin negara ni perlu ada entity all these things kena masukkan. Dia punya maksudnya bermula daripada polisi tadi, termasuklah polisi halal tadi. Kalau framework halal tadi dia tidak inline dengan production, dia akan jadi terbalik nanti. Kita paksa pada end of the day dia punya manual tak betul dah. Mana adakah sebelum nak bangunkan vaksin yang ada ni perlu dilihat pada asasnya halal juga? Ya, betul. That's why framework dia kena betul. Dasar dia apa? Dasar vaksin negara nak menghasilkan vaksin konvensional ke,
advanced vaksin ke, ataupun memang kita anticipate in next 5 to 10 years time akan berlaku lagi macam pandemik ni. Sebab apa? Vaksin ini dia akan memberi efikasi yang besar sebelum berpenyakit. Sekarang ni kita berhadapan masa isu besar pada peringkat awal, vaksin dah 50% tapi number of cases still tinggi. Sebab apa? Kita tak faham. Bukan tak faham, kurang faham. Cucuk vaksin hari ni, cucuk besok kita sihat. Salah. Tapi virus masuk hari ni, besok tak boleh sihat. Ya. Dia ada perbezaan dia sebab konsep vaksin tu beza. Akhir sekali, P yang keempat, produk P. Maksudnya dengan produk tersebut, kita kena identify. Berbalik pada polisi tadi lah. Sama ada kita nak gunakan advanced technology in vaccine production, ya, macam mRNA. Even mRNA itu sebenarnya dah 20 years teknologi tu. Itu salah faham berlaku di situ. Dia ingat tahun lepas baru berlaku. Sebab apa? Kita tak baca sejarah di mana pada waktu 1990-an dia dah bangunkan platform. Sebab dalam teknologi pembangunan vaksin, we are talking about platform. Platform ni macam kita cerita pasal enjin kereta. Chassis dia berbeza. Enjin dia berbeza tetapi mungkin chassis yang sama. Dia dah bangun dah enjin tu. Jadi dalam vaksin sebenarnya, we are talking about which engine yang kita nak guna. Turbo ke, nak guna enjin biasa VVTi ke, dan seterusnya. Nak memudahkan lah. Jadi jawapan saya tadi, boleh InsyaAllah boleh. Boleh. Tetapi disusunkan secara structured. Apa item-item yang diperlukan. Sebab saya sendiri terlibat daripada peringkat awal, sehingga sekarang ni saya terlibat sebagai penasihat klinikal untuk pembangunan vaksin. Jadi insyaAllah saya nampaklah benda tu, mana yang perlu kita develop.